Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para penyelaras kursus, pensyarah dan semua pelajar pra-ijazah sains kohort kelima ke Taklimat Penawaran Program Ijazah Sarjana Muda. Okey, kami dengan cita-citanya ingin memaklumkan kepada semua penyelaras dan pensyarah bahawa pendaftaran bagi kohort kelima pada 25 September 2023 telah menerima seramai 51 orang pelajar baharu. Okey. Taklimat ini, untuk pengetahuan pelajar lah, untuk makluman pelajar, taklimat ini sangat penting bagi semua pelajar dan taklimat ini diadakan untuk memberikan pendedahan mendalam tentang 7 program ijazah sarjana muda yang ditawarkan di UMK Kampus Jeli dalam bidang sains. Maksudnya di sini ialah para pelajar hanya boleh memilih 7 program ini sahaja. Okey. Dan keputusan pemilihan bagi program ini adalah penting untuk menentukan hala tuju akademik dan profesional para pelajar. Okey, pada taklimat ini, penyelaras program masing-masing akan memberikan maklumat yang komprehensif tentang struktur program, kursus yang ditawarkan, peluang pendidikan dan cabaran yang mungkin dihadapi dalam bidang tertentu. Okey, ini adalah peluang untuk para pelajar memahami dengan lebih mendalam mengenai setiap program dan membuat keputusan yang bijak mengenai pemilihan ijazah sarjana muda anda. Okey, untuk makluman semua, jadual pendaftaran untuk program ijazah pada semester Februari 2023-2024 adalah pada 17 Mac 2024. Jadi kami berharap agar para pelajar bersedia untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas mengenai setiap program. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan sekejap ya, saya menjemput dan mempersilakan penyelaras bagi program ijazah sarjana muda Sains Penggunaan Teknologi Pembangunan Produk, iaitu teknologis Dr. Siti Nurul Huda binti Muhammad Azmin. Dr. Nurul ada ke kat sini? Saya tak dengar. Dr. Nurul Huda dah ada ke? Sekejap ya. Dr. Nurul Huda tak ada lagi, sekejap ya. Okey, Dr. Nurul Huda, I'm not sure. Sekejap. Okey, kalau Dr. Nurul Huda tak ada, Dr. Syafaras saya tak ada juga ni. Dr. Zam. Dr. Zam, kalau Dr. Zam dulu boleh ke? Ya, saya. Dr. Zam dulu start boleh ke? Sebab Dr. Nurul Huda tak ada lagi ni. Boleh je, boleh. Boleh. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan saya mempersilakan penyelaras program Ijazah Sarjana Muda Sains Penggunaan Geosains dan Kepujian Dr. Nurzam Zarina binti Sulaiman untuk memberi taklimat mengenai mengenai program Ijazah Geosains. Dipersilakan. Okey, terima kasih Dr. Siti Aisyah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okey, saya difahamkan untuk kemasukan pelajar pra-ijazah kali ini 51 orang. Okey, harapnya semua adalah dalam ni. Okey, saya nak share skrin sekejap. Dr. Siti Aisyah, boleh ke saya nak share skrin? Boleh. Kau macam mana? Saya sebab host disable kan untuk share screen. Mana ya? Sekejap. Okey, tak apa. Ada okey. Cuba Dr. Zam share. Okey, boleh dah. Terima kasih. Okay. Okay.
Okey. So, untuk ijazah sarjana muda Sains Gunaan Geosains dengan kepujian Fakulti Sains Bumi. Okey, untuk ijazah sarjana muda Sains Gunaan Geosains ni biasanya pelajar kita sebut, okey, program apa? Program SCG lah, Geosains. Right. Okey. Pertama sekali saya nak memperkenalkanlah barisan pensyarah yang di bawah Jabatan Geosains, di mana kita ada Head of Department atau Ketua Jabatan kita, Geospecialist Technologist Dr. Sofia Sulaiman. Saya sendiri sebagai penyelaras program. And then kita ada pakar landslide. Kita boleh kata pakar landslide jugalah. Professional Geologist Dr. Hamzah Sulaiman. Kita ada juga pakar mineral Dr. Elveni James dan juga Dr. Riniza Ismail, sorry. And then kita ada pakar sedimentologi ataupun petroleum, iaitu Dr. Hafzan Eva Mansur. Kita ada pakar struktur, geologi struktur dan juga landslide juga, iaitu Dr. Muhammad Syakir Sulaiman. Kita ada pakar GIS, alright, Dr. Wani Sofia Udin. Dan kita ada juga pakar ataupun kita panggil geochemist lah, Dr. Nur Syahidah Syafi'i, Elias Ismail, dan juga kita ada seorang pensyarah dari India, iaitu Associate Professor Dr. Muhammad Muqtada Ali Khan. Beliau merupakan pakar bahagian hidrogeologi. Okey, ini yang saya dah perkenalkan tadi, setiap kepakaran setiap pensyarah di bawah Jabatan Geosains lah. Saya sendiri bahagian geofizik. Okey. So, kami sekarang mempunyai 10 orang pensyarah. Okey, dan dari pelbagai bidang lah, maksudnya kepakaran dari pelbagai bidang. Tapi terutamanya kalau geosains ni kita sebut, geosains adalah sama juga dengan geologi dari universiti-universiti yang lain seperti UM, UKM, even UMS. Okay, dan juga USM, kita adalah setara di sana, itu geofizik lah. Kita tawarkan juga di bawah Jabatan Geosains, iaitu di bawah under subjek lah, itu geofizik. Okey, bila bercakap tentang program geosains, semestinya kalau you all pernah dengar lah atau ada bersembang dengan senior-senior ataupun you sendiri pun mungkin pernah dengar pasal geosains atau geologi ni. Tapi untuk geosains di UMK, kita adalah separuh-separuh. Bermaksud 50% kita di lecture lah ataupun kita theoretical. Kita ada lecture, tutorial dan juga lab practical. Manakala 50% lagi PMP kita adalah di luar. Bermaksud kita ada buat kerja lapangan dan juga kita ada buat industrial visit. Okey. Antara kerja lapangan atau fieldworks yang kita adakan adalah seperti, okey, ini adalah contoh di Sungai Pergau, iaitu di Batu Melintang Jeli. Okey, pelajar dibawa untuk mencerak jenis-jenis batuan yang terdapat di sana. Okey, pelajar juga diajar macam mana nak kira jurus dan miring batuan tu tersendiri. Okey. Selain tu, fieldwork juga termasuk pelajar didedahkan dengan penggunaan ataupun acquisition data bagi satu-satu projek lah. Contoh kita nak tahu atau kita nak menilai atau kita panggil, kita nak investigate. Investigate jenis batuan di bawah permukaan bumi. So ini adalah salah satu contoh kerja lapangan yang menggunakan alat resistivity lah, iaitu di bawah subjek. Salah satunya adalah geophysics lah. Selain itu ada juga di bawah subjek kejuruteraan geologi. Okey. Okey. Seperti sedia maklum, tadi saya ada beritahu pelajar 50% di kelas dan 50% di
lapangan. Ini salah satu contoh lah. Pelajar akan didedahkan perlu lasak, maksudnya masuk hutan. Okay. So, memang physically kena fit. Okay. So, ini adalah annual program timeline untuk geoscience. Iaitu di tahun pertama, pelajar akan terlibat dengan program Brotherhood. Di mana program Brotherhood sampai tahun ni kita dah buat sebanyak, kira panggil program Brotherhood 10.0. Okay. Untuk tahun kedua, pelajar perlu pergi ke program International Geomapping Formosa selama 12 hari. Okay. And then tahun kedua juga, atau kita panggil tahun ketiga semester September, pergi ke International Geoexploration di Langkawi. Okey, pelajar dibawa ke sana untuk diperkenalkanlah how batuan paling tua di Malaysia adalah berada di Langkawi. So didedahkan dengan pembelajaran di sana. So tahun ketiga, pelajar akan terlibat dengan program Geotour di Malaysia. Okey, pelajar akan pergi ke seluruh semenanjung Malaysia. Okay. And then, pada tahun keempat, semestinya terlibat dengan final year project, kita panggil FYP. Sebelum COVID, okay, pelajar geoscience ni seramai, tak silap saya, 7 orang terlibat dengan projek FYP mereka di luar negara. Maksudnya diberi peluang untuk buat FYP 3 bulan di sana. So sangat memberi advantage lah pada pelajar-pelajar yang ke sana lah. So tahun keempat ataupun semester terakhir, iaitu semester ke-8, pelajar pergi ke latihan industri lah selama 6 bulan ataupun 1 semester. Okay. Ini contoh yang program saya bagi tahu tadi, IGGM. Ini yang pergi Geo Langkawi. Ini Geo Tour di Malaysia. Okay. Untuk mobility outbound, ini contoh yang saya sebut tadi sebelum COVID, iaitu pelajar pergi ke beberapa tempat, iaitu Universitas Hasanuddin, UNHAS, and then Universitas Padjadjaran, UNPAD, Universitas Gajah Mada, UGM, dan juga di Geo Research di sanalah. Okay. Alright, seterusnya, pelajar geoscience juga didedahkan ataupun mereka terlibat dengan beberapa program, iaitu paling terkini adalah pada tahun 2023. Wakil pelajar tahun 4, mereka mewakili Jabatan Geoscience ke Young Geo Explorer Challenge, UGEC, dan mereka mendapat tempat pertama lah. Okay, mereka bina satu model dan mereka masuk pertandingan dan alhamdulillah memenangi tempat pertama. And then ada juga wakil pelajar terlibat dengan Asia Pacific Coastal Aquifer Management di Unit 10 dan mendapat award lah, Best Young Research Award. Okay. Okay, seterusnya saya nak memperkenalkan lah, maksudnya alumni. Tak silap saya, untuk tahun ni pelajar tahun 1 Jabatan Geoscience adalah batch yang ke-18 untuk Geoscience punya department. Okay. So ini adalah peluang-peluang pekerjaan lah, di mana adik-adik semua kalau masuk ke Geoscience, program Geoscience ni, insyaAllah boleh mendapat peluang pekerjaan yang cerah lah. Bermaksud kalau terlibat dengan petroleum, mungkin boleh masuk ke Petronas. And then mungkin juga boleh, sebab ada alumni di Petronas, and then ada alumni di Sapura Energy Berhad. Dan banyak lagi peluang company oil and gas yang lain seperti Schlumberger, right? Dan juga selain itu kalau petroleum. Kalau you all
lebih kepada mineral, you all boleh terlibat ataupun ada salah seorang you punya alumni kami, alumni untuk program sains ni menjadi ahli geologi di Rahman Hydraulic Tin Mine Sdn Bhd lah. Ini kalau berminat ataupun rezeki semua di bahagian ore, okay, atau mineral. And then ada juga alumni yang menyertai bahagian kumpulan semesta ataupun dia menjadi eksekutif. Boleh juga. Okay. So generally apabila pelajar geologi atau geosains ni keluar, dikenali sebagai geoscientist ataupun geologis lah. So ini alumni yang kira dia batch sebelum COVID ataupun semasa COVID menjadi seorang seismologis di Indonesia, dan juga dua orang, Kevin dan juga mana nama tak nampak. Dua orang lah, ini terbarulah alumni, dan seorang lagi adalah dia menjadi Saidah Izzati ni menjadi eksekutif JS di company Urban Explorer Sdn Bhd. Dan untuk program geosains juga kita ada alumni yang menumbuhkan company yang dikenali sebagai Fero Geoservices. Bermaksud kalau anda semua menjadi ahli keluarga geosains UMK, tak semestinya you boleh menjadi, kiranya you boleh bina atau tubuhkan company sendiri. So itulah keunikan untuk belajar UMK itself. So entrepreneur kan. So saya rasa itu sahaja perkongsian. Okay, adik-adik semua boleh fikirlah nak pilih masuk kalau mana yang berminat. Okay. Dengan program geosains ni kami ala-lukanlah kedatangan adik-adik semua. So ini soalan? Ada soalan tak? Okey, ada apa-apa soalan ke? Okey. Nampaknya macam tak ada soalan. Mungkin diorang tengah digest lagi ya. Oh, digest lagi ya. Okey, so tak apalah. Kalau ada sebarang pertanyaan atau keperluan tambahan, bolehlah diajukan kepada Fakulti Sains Bumi atau boleh menghubungi Dr. Zam sendiri melalui email. Okey. Terima kasih Dr. Zam. Okey. Terima kasih Dr. Siti Aisyah. Okey. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita menjemput pensyarah seterusnya. Doktor, sekejap ya. Dr. Huda dah ada ke? Ada. Dr. Huda dah ada. Okey. Untuk makluman, sebelum kita start lah. Untuk makluman semua pendengar, untuk kohort ni, kali ni kita ada 51 orang pelajar. And then, mereka perlu memilih lah daripada 7 program sains UMK Jeli ni, dia orang perlu pilih satu lah. Maksudnya dia orang hanya boleh masuk satu. Maksudnya hanya 7 program tu je yang dia orang boleh pilih. Okey, jadi itu je. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan penyelaras program Ijazah Sarjana Muda Sains Kenderaan Teknologi Pembangunan Produk dengan Kerugian Teknologi Dr. Siti Nurul Huda binti Muhammad Azmi untuk memberikan taklimat mengenai program SBP ini. Dipersilakan Dr. Huda. Okey, terima kasih Dr. Aisyah. Boleh nampak ke skrin saya? Boleh. Okey, sekejap saya besarkan. Sekejap. Dr. Aisyah dengar soalan saya ke? Dengar. Boleh dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang adik-adik dan Dr. Aisyah. Terima kasih kerana jemput saya selaku penyelaras Ijazah Sarjana Muda Sains Penggunaan
teknologi pembangunan produk dengan kepujian. Jadi program ni kita panggil sebagai SPP lah. So teknologi pembangunan produk. So program ni adalah di bawah Fakulti Industri Sains Asas Tani FIAT. So untuk SBP ni, program ni selama 4 tahun dengan 122 kredit. So apa yang adik-adik akan belajar dalam kursus ataupun dalam program ni adalah tahun pertama belajar asas lah, macam ada fizik asas, and then ada falsafah dan isu semasa. Yang ni adalah subjek-subjek universiti lah. Kemudian bila masuk tahun 2, dah masuk kepada menjurus kepada program-program SBP lah kiranya. Contohnya macam ada metodologi pembangunan produk, pemprosesan bioproduk. Dan tahun ketiga lebih lagi kepada subjek-subjek ataupun kursus yang terus kepada SBP, iaitu prinsip pembungkusan, teknologi pembangunan produk makanan. Kemudian kita ada teknologi pembangunan produk kosmetik, komponen pembungkusan dan banyak lagi subjek yang ke arah teknologi pembangunan produk lah, iaitu SBP. Dan tahun akhir memang macam biasa kita akan buat projek penyelidikan tahun akhir lah. Yang ni kita akan develop produk lah. So untuk kalau adik-adik join program ni, kita akan buat produk kosmetik, produk makanan ataupun produk bukan kosmetik atau bukan makanan, iaitu contohnya macam produk biochar, bioarang. So kelebihan program SBP, tidak ada program ni satu-satunya program pembangunan produk di Malaysia. So tak ada lagi program pembangunan produk kat Malaysia kecuali SBP dekat UMK dia lah. So macam saya cakap tadi, program ni bukan saja kita fokus pada makanan, tapi dia akan fokus kepada produk bukan makanan, contohnya kosmetik dan biojisim. So bila adik-adik nak pergi kerja, so peluang pekerjaan lebih luas lah, bukan saja di bidang makanan tetapi bidang-bidang lain boleh join jugalah. Dan satu lagi, program ni telah mendapat kelulusan Lembaga Teknologi Malaysia iaitu MBOT. So bila dah bergraduat, boleh mohon TS lah, so akan dapat TS. So yang ni apa yang kita akan belajar dalam SBP ni adalah bermula dengan bahan mentah sehingga kepada teknologi pemprosesan. Selain tu kita akan belajar juga berkenaan dengan reka bentuk produk, pembungkusan dan pelabelan, pendaftaran produk serta pengurusan. So kalau pengurusan ni contohnya macam mana nak bagi produk kita tidak diambil orang. Contohnya kita belajar macam mana nak menguruskan produk-produk yang berinovasi supaya kita berdaftarkan harta intelek lah. So produk kita tu adalah dijaga oleh MIPO. Yang tu pun kita akan ajarlah dalam dalam program SBP ni. So untuk aktiviti pelajar, yang ni contoh kita tunjuk sini adalah penghasilan inovasi produk makanan. Contohnya kita ada jus kalamansi, cuka rambutan, laici kang segera, produk buah dan sebagainya. Yang ni ada dalam dalam subjek ataupun dalam kursus dalam program SBP lah. Kita ada teknologi pembangunan produk makanan dan juga ada satu lagi metodologi pembangunan produk, yang mana dalam dua kursus ni akan diajar cara nak menghasilkan produk makanan dan cara untuk inovasikan produk tersebut lah. So yang ni adalah pembangunan produk kosmetik. Ni contohnya kita ada bar urut, krim herba, sabun dengan ekstrak herba, lotion daripada kulit tembikai dan juga balsam bibir. So semua ni pun ada dalam subjek teknologi pembangunan kosmetik. Dan juga adik-adik kalau join SBP ni boleh juga buat produk-produk ni dengan FYP lah, final year project. So yang ni kita buat lawatan industri untuk subjek tertentu. So untuk peluang pekerjaan memang banyaklah, sebab tadi kan saya cakap adik-adik boleh join, boleh pengkhususan kepada makanan, bukan makanan. So boleh jadi banyak sektor lah. Contohnya boleh jadi pegawai pemprosesan produk agro ataupun produk makanan. And then kita boleh jadi usahawan produk agro. Produk agro ni maksudnya daripada raw material sehingga kepada produk terakhir lah. So yang ni alumni kita ada yang dah kerja dekat Singapura. Contohnya Cheryl ni, dia jadi R&D executive dekat FMCG, yang ni dekat Singapura. And then Joel jadi quality assurance executive. So yang ni Azlina ni jadi production manager. And then Siti Aisyah menjadi seorang R&D chemist.
So yang ni ada juga kita punya alumni bekerja dengan Google sebagai content review analyst. And then yang ni Zakuan Hisham bekerja dengan Kotra Pharma. Yang ni memang company besar lah untuk menghasilkan pharmaceutical product. And then Amira sebagai halal quality control dekat Today Bakeries product. So yang ni adalah pensyarah-pensyarah SBP lah. Pensyarah SBP terdiri daripada 13 orang pensyarah. So dalam gambar ni tak semua yang ada lagi yang tak ada lah, tak hadir masa penggambaran. So yang ni kalau adik-adik berminat nak join SBP, so boleh contact saya di alamat email ataupun di nombor telefon saya yang tertera dalam slide ni lah. So apa lagi siapa nak join SBP, satu program yang sangat menarik, adik-adik boleh belajar menghasilkan produk dan tak lupa juga alumni kita ada yang dah jadi founder kosmetik sebab dia minat daripada buat kosmetik, iaitu kalau tengok gambar ketik ini nama alumni adalah Isya Radiah. So dia dah ada satu company kosmetik, so dia sebagai founder lah. So dah jadi usahawan kosmetik sekarang. So boleh join SBP lepas ni insya-Allah. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, ada apa-apa soalan ke adik-adik, anak-anak sekalian? Okey, mungkin diorang tengah digest lagi ya, Dr. Nur Huda. Okey, sangat menarik taklimat yang diberikan. Okey, siapa yang berminat nak jadi founder tu, biasalah budak-budak sekarang ni kan, ramai yang nak jadi founder kan. Okey, bolehlah join SBP. Okey, sekiranya pelajar nak tanya apa-apa nanti, bolehlah ke FIAT, Fakulti Industri Asasani, atau boleh email kepada Dr. Nur Huda sendiri. Okey, terima kasih Dr. Nur Huda. Okay. Okey, seterusnya kita menjemput dan mensilakan Dr. Syafaras. Doktor ada. Ada ke Doktor? Ada. Ah, Hai Dr. Echa, Dr. Aisyah. Ya, Dr. Syah. Okey semua. Okey, untuk makluman Dr. Syah, pelajar pra ijazah kita ada 51 orang pelajar. Baik. Okey, dan diorang perlu pilih lah daripada hanya boleh pilih, maksudnya diorang boleh masuk, diorang hanya boleh pilih 7 program sahaja yang ditawarkan dah di UMK Campus Delhi ni. Gitu. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Geologis Teknologis Dr. Syafaras binti Daliman untuk berikan taklimat mengenai program Ijazah Sarjana Muda Sains kenaan Sains Sumber Asli dengan Kebejian. Dipersilakan Dr. Syah. Okey, terima kasih Dr. Aisyah. Okey, saya share dulu. Alright, nampak tak slide saya? Okey, nampak. Okey, terima kasih. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, so sebenarnya hari ini saya ada bersama dengan alumni, maksudnya pelajar SEN yang dulu juga adalah pelajar alumni pra ijazah Bava, tapi tak sure Bava ni dah masuk ke belum. Bava ada tak? Ada, ada. Okay, thank you Baba. Alright. So saya bagi dalam 50 minutes or maybe less. Okay. So tanpa lengah masa, so actually ni adalah kita nak bagi taklimat penawaran program Ijazah Sarjana Muda, which is yang untuk saya adalah Ijazah Sarjana Muda. Kejap. Saya nak kecilkan benda ni Kejap, saya punya ni kenapa nampak? Boleh kecilkan Boleh Dr. Syah. Tak.
Yang Zoom ni, yang waktu saya dia ada nampak tulisan yang Zoom ni. Kejap masalah Okey. teknikal Tak pula. apa, tak ada masalah. Nak kecilkan ni. Right. Okey. Dan saya akan menerangkan berkenaan ijazah sarjana muda sains gunaan sains sumber asli. Selalunya kalau dekat UMK ni kita akan panggil SEN lah. Okey. Right. Ni abang-abang kakak awak lah ni. Sekarang ni yang gang ni sekarang sudah pergi ke LI. Okey. Okay, so latar belakang program. So untuk SEN ni, dia adalah sebenarnya satu-satunya program yang kita gabungkan elemen flora, okay, fauna dan genetik. Pasal nanti you all ada belajar pasal genetik and so on. And then ada juga yang boleh pergi kalau untuk ke lab untuk buat LI ke ataupun carrier pun ada juga. Okay. Dan ini adalah dengan mengadaptasi elemen teknologi terkini, which is ada yang buat pengurusan sumber asli, okay, yang ada menggunakan remote sensing, ada guna GIS. Okay. Kenapa kita nak kena ada program ni? Penting adalah kena kita perlukan keseimbangan ekologi, okay, ekonomi dan sosial serta memastikan kekayaan sumber asli turut terjaga. Which is contohnya macam masalah yang baru-baru ni kan, harimau menyerang orang asli. So dalam masa yang sama kita nak kena ada conservation, tapi dalam masa yang sama keselamatan penduduk perlu dijaga juga. So dekat situ kita panggil human wildlife conflict. So SEN di sini awak boleh belajar macam mana sebenarnya cara untuk tangani problem ni. So kalau sekarang ni masalah tu di bawah perhilitan lah. Saya nak tunjukkan, nak terangkan you all program ni kat mana guna dia dan kat mana yang mana you all boleh nampak, so that mana bidang yang you all boleh suka, boleh nak ceburi kan. Ada yang suka binatang, ada yang suka pokok kan. Macam semalam saya jumpa, kami ada program World GIS Day. So ada sini awak tu yang abang-abang kakak-kakak tahun 3 tu semua, dia ada cakap saya suka pokok je, saya tak suka binatang. Jadi boleh pasal ada kursus kami dalam ni subjek-subjek yang belajar berkenaan pokok aja. Ada yang belajar pasal binatang saja. So you all boleh pilih gitu. So program ini mengadaptasi program 3+1 dalam kurikulum. Maksudnya kurikulum ni 3 tahun di UMK, 1 tahun di industri. Okey, tapi yang ni yang latest punya, nanti saya akan share yang kurikulum SEN telah dibuat semakan kurikulum. Semakan kurikulum ni maksudnya apa? Setiap 5 tahun program pengajian program pengajian sarjana muda ni dia akan kena semak, check balik relevan atau tidak. So kami dah mengalami, kita dah buat dan telah dikemaskini struktur kurikulum dengan untuk menambah baik. Ada banyak lagi elemen-elemen, nanti kan kita tengok kursus mana yang kita dah tambah baik. Dan latar industri ni ada 2 mode. Okay, boleh konvensional, which is you all boleh pilih yang hanya 1 semester je latar industri. Boleh juga pilih yang kalau you all nak pilih mode industri kita panggil. Maksudnya mode industri, you all belajar 3 tahun di UMK dan 1 tahun di industri. Maknanya 2 semester lah di industri. Ada pilihan itu untuk SEN. Okay. Okey, teras program SEN menekankan kepelbagaian biologi, flora dan fauna. Okey, biasalah yang ni. Maksudnya untuk setiap program ni apa kita punya matlamat program gitu kan. Okey. Dan lepas tu pengetahuan asas sumber asli berdasarkan keperluan dari industri dan teknologi. Okey, teknik pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Okey, kita memang kalau nanti hari Rabu nanti ada program Conservation is Conversation. So yang itu adalah program daripada pelajar SEN sendiri. Jom join ramai-ramai. Kat situ memang awak akan nampak apa sebenarnya yang salah satulah cabang-cabang ilmu dalam SEN yang mana kat mana you all nak kena conserve. So memang banyak NGO kan, government agency yang memang terlibat dalam sini. Yang you all boleh ya. Dengar tak? Okay. So ini akan mampu mengaplikasikan dan mempraktikkan teori dan teknik yang dipelajari di persekitaran kerja sebenar. Okey, ini adalah syarat kemasukan. Okey, saya rasa kalau untuk you all praijazah tak ada masalah. Tapi yang penting ada requirement dia juga kan. Okey, so just belajar je. Elok-elok, baik-baik semua, okey? Okey, ini antara kursus yang ditawarkan. Okey, yang nak tunjuk kat sini, ni Dr. Nazahatul Anis sebelah kiri. Sebelah kanan ni Profesor Madya Dr. Zul Hazman.
Ini adalah orang-orang, kita panggil orang Flora lah. Dan Dr. Zul ni memang kita panggil expert untuk Rafflesia. Ni dia orang berjumpa Rafflesia yang baru bloom tau. Jadi bila baru bloom ni dia lain. Dan Rafflesia ni dia tak lama untuk dia bloom. Okay. So ini antara kursus yang ditawarkan. Kalau tahun 1 ada ekologi sumber asli, kepelbagaian biologi, microbiologi. So banyak memang macam ada bio tau. Okay. Tapi jangan risau. InsyaAllah you all boleh. Okay, pasal memang pengalaman kami, siapa yang kami dapat student, pasal kami ada, bukanlah nak bandingkan, tapi student dah ramai kan. Jadi ada daripada pra-ijazah, daripada asasi, daripada yang STPM kan. So yang pra-ijazah selalunya memang excellent. Okay, jadi you all saya rasa tak ada masalah, tapi just keep your momentum to be as excellent lah. Okay, tahun 2 ada entomologi GIS, remote sensing. Okay, tahun 3 ada pemulihan in situ dan ex situ, which is yang inilah program waktu hari Rabu ni nanti. Okay, biologi populasi, pengurusan kawasan terlindung dan hidupan liar. Okay, yang tu yang kena belajar berkenaan yang wildlife lah kan. Okay, dan tahun 4 ada latihan industri. Okay. Dan ini adalah struktur penawaran yang terkini, yang baru, yang mana kalau perasan tengok kat sini, okay, tahun 1 sebenarnya kalau dulu SEN ni setiap semester akan 20 kredit setiap 20 kredit. Jadi pelajar akan terbeban. Memang masa sebelum ni lah. Tapi setelah ditambah baik struktur kurikulum SEN, tengok kami dah kurangkan, which is untuk semester 1 17 kredit je. Okay, semester 2 baru dia agak, nak kata berat tak berat, 20 je. Okay, yang semester ketiga ni dah 15 kredit. And then semester keempat 17 kredit. Kelima 15 kredit lagi sekali. Yang waktu FYP 2 lagi lah, awak tinggal 14 kredit saja. Tapi ada elektif-elektif lah yang you all boleh ambil. Okay. Dan yang ini antara perasan tak ada media sosial untuk sains. So pasal kami faham, pelajar semua suka dengan sosmed ni kan. Maknanya you all, kalau kami banyak Facebook, kan Instagram lah. So bagaimana kita nak integrate all those social media tu untuk kita gunakan dan applykan supaya dapat disseminate science ni. Pasal sebenarnya ada banyak ilmu sains yang ada dalam tu yang kita boleh ni. Jadi media sosial untuk sains ni satu benda trend yang kita nak adapt dalam, dan saya rasa you all boleh score lah subjek ni okay. Dan perasan kalau untuk perantis keusahawanan, penilaian impak kepada biologi, profesionalisme dan etika korporat ni, untuk tahun keempat ni kami dah design subjek ni, which is subjek ni you all boleh berada di industri juga sebenarnya. Maksudnya tahun 4 untuk semester terakhir SEN at industri adalah latihan industri, tapi waktu yang tahun 4 ni you all boleh juga berada di rumah, which is dia tak ada lagi yang fizikal tau. You all kelas adalah online, kalau ada tutorial semua tu online. Okay, pasal yang ni semua adalah subjek-subjek tak ada lab. Kalau lab, yes, kita kena fizikal kan. Sekarang ni apa juga kalau you ada lab memang fizikal. So kalau ada tutorial apa semua boleh online. So subjek waktu tahun 4 memang sama ada you all nak stay kat rumah ataupun boleh terus apply untuk pergi industri kan. Dan boleh maksudnya you nak start awal latihan industri boleh, tapi kita kena ada keluarkan surat and so on semualah dan kena inform lah. Okay. Okay, ini adalah subjek senarai kursus elektif untuk yang boleh dipilih tu nantilah. Okay. Right. Okay, dari segi prospek kerjaya, sebenarnya program SEN adalah antara program yang terawal di UMK. Okay, UMK ditubuhkan, program SEN pun bersama-sama ditawarkan. Okay, so jadinya alumni SEN ni ramailah, dan ada juga antaranya pensyarah-pensyarah di UMK sendiri. Okay, kalau ada Dr. Wong tu pun alumni daripada SEN. Okay, kalau nak tahu. Okay, so dari segi prospek kerjaya sama ada pegawai kementerian, pasal Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar kan. So dia memang direct nampak tu adalah kementerian yang jaga kita punya program ni kan. Pegawai Jabatan Alam Sekitar ke, pegawai penelitian, okey. So tapi ramai yang senior awak ni
pasal kita LI tu adalah 2 semester. Tapi saya rasa tak ada masalah pun. Kalau LI 1 semester pun ramai juga daripada program lain. So as long as you perform sewaktu LI tu, you akan dapat tawaran kerja tau. Jadi sama ada nak atau tak nak aje. Jadi bila dapat tawaran tu, fikirlah elok-elok, buatlah baik-baik dan terutamanya just perform waktu LI tu. Pasal kadang-kadang bukan you dapat kerja dekat situ. Contohnya macam ada student saya tu kan, dia buat LI dekat Jabatan Alam Sekitar. Ni pelajar SEN lah. Di Jabatan Alam Sekitar. Okay. Dan dia memang excellent waktu LI tu. Dia punya supervisor di industri tu memang suka cara kerja dia. Dan dia telah recommend pelajar LI kita ni untuk kerja dekat satu tempat ni. So bila dapat recommendation daripada orang, so senanglah sikit pelajar tu dapat kerja. Dan dia sampai sekarang dia masih kerja di tempat yang dapat recommend. Saya tak ingat nama company tu. Okay. Jadi tapi macam mana awak nak kena perform waktu LI tu? So, di sinilah program tu, mana awak masuk program sarjana muda tu kan. Mana-mana program pun sebenarnya semuanya sama. Tapi bidang dan minat awak tu yang sebenarnya, kalau macam semalam, kalau kami buat World GIS Day tu, kalau betul-betul student tu minat, dia akan join semua program. Dan nampak dia seronok. Dan bila you seronok, you akan ada ambition tahu untuk buat benda tu. Dan inilah saya akan nampak dia akan towards sewaktu FYP, LI ke, dia akan perform. Tapi kalau student tu jenis alah setakat buat asal masuk lah, asal buat lah. Jadi dan inilah saya nampak yang hujung-hujung tu nanti. Nak kerja nanti pun memilih kerja dan macam-macam lah nanti kan. Gitu. Okey, ini adalah antara feedback daripada alumni SEN, yang mana SEN course ni banyak mendedah pelajar dengan flora dan fauna, remote sensing AJS macam bawah ni kan. SEN kata best. Saya SEN sebab ajar dekat dengan alam. Memang you all memang kena pergi pasal ada subjek yang baru je minggu lepas, minggu satu lagi tu, bawah Profesor Madya Dr. Zul Hazman tu, diorang pergi ke Greek, Pulau Banding. Diorang naik houseboat. 3 hari 2 malam. Mana tak seronok. Kalau ada nanti kami akan share video. Tapi bukan hari ni lah. Pasal video tu ada dengan Dr. Zul lagi. Dia tunjuk student terjun masuk air. Macam-macam lah diorang buat punya aktiviti tu, nampak seronok lah. Okay. Apa lagi? Ini adalah Kem Bumi. Kem Bumi sebenarnya adalah di bawah Jabatan Sumber Asli dan Alam dan Kelestarian, which is pelajar SEN dan juga SES kita gabung. So Kem Bumi selalu dibuat 3 hari 2 malam kan. The last time ada buat dekat Pulau Banding, ada buat dekat mana lagi hari tu. Tapi pelajar akan dekat dengan alam semula jadi. Gitu. Okey, dan ini adalah contoh Rafflesia trip. Ada sekali pelajar dibawa pergi tengok sendiri. Okay, untuk Rafflesia. Pasal Rafflesia ni tak selalu ada tau. Jadi kiranya bila you all pergi tu dan jumpa Rafflesia tu memang rezeki lah. Pasal kadang-kadang bila pergi kata ada, tapi tengok dah kuncup, dah layu. Jadi dia tak cantik lah kan. Okay. Ni adalah contoh pergi biodiversity trip. Okay, banyaklah berjalan. Ni pun dulu, ni sebelum COVID sebelum PKP dulu, ada pergi National Wildlife Forestry Laboratory. Dan ini adalah jaringan kerjasama banyak sama kita ada dengan FRIM, okay, yang ni dengan UMPAD, okay, dengan PSU pun ada. The last time ada pelajar kita pergi ke PSU, okay, kita buat program mobility. Pelajar setahun pergi ke PSU. So you pergi sana, ada subjek pun, sebenarnya you tak payah ambil, tapi FYP you boleh buat kat sana, dan lepas tu LI di sana. Okay. Okay, so tu saja daripada saya. Jom sertai kami dan selamat maju jaya dan teruskan pengajian dengan cemerlang. InsyaAllah jumpa nanti di SEN. Okay, saya rasa saya nak pass pada Bava. Bava nak share apa-apa, Bava? Okey, silakan. Ada doktor kejap. Okay.
Boleh nampak, Doktor? Nampak? Comel? Okay. Okay, a very good day, Doktor and all the students. So, hari ni, seperti yang Dr. Syah bagi tahu, saya bawa pelajar tahun 3 SEN dan juga alumni pra-ijazah. So, sebelum mula, 5-10 tahun dulu saya tidak pernah dapat membayangkan bahawa saya memilih kos ni. Sebab kos ni benda dengan apa yang saya suka. Mainly about biology and then software, teknologi. Di mana semua benda ada dalam satu kos macam package. So why I choose this part? Sebab di sini student terus dibawa ke field untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di lapangan. Dan pengalaman-pengalaman ini benar-benar tak terlupakan kerana kami belajar dalam persekitaran semula jadi yang menarik. Dan ni gambar-gambar yang pernah buat sampling, yang ada dekat lab. Dan kita juga ada lab, living lab seperti trace dan fasiliti-fasiliti dekat FSB pun kita boleh explore semua benda dalam setiap tahun. Okay. Selain itu, pensyarah-pensyarah SEN juga akan turut sertai field trip yang dianjurkan oleh kos ni dan menjadi guide dari memberi penilaian di lapangan. So, adik-adik yang berminat dengan program yang di mana ada kelas, lepas tu ada kerja lapangan, bolehlah join sebab selalunya kita bukan sahaja stay dalam kelas. Kita juga terus pergi ke field dalam sebulan, 2 kali, 3 kali. So, bukan sahaja itu. Saya juga sebagai seorang pelajar program SEN, saya aktif terlibat diri dalam bidang kokurikulum seperti saya dilantik sebagai naib yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Kampus Jeli. Even though saya pelajar pra-ijazah, kita juga ada peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti KOKO. Dan kami juga dari SEN selalu menganjurkan pelbagai program seperti sesi perkongsian dengan pakar-pakar industri dan program yang paling dekat adalah dalam minggu ni Conservation is Conversation. And then lagi satu perkara, salah satu peluang paling menarik dalam program ini adalah program pertukaran pelajar. Bukan saja kos SEN, kos lain juga dalam FSB juga menawarkan program pertukaran pelajar. Memang FSB termasyhur dengan program mobility. Baru-baru ini saya berkesempatan menyertai program pertukaran pelajar ke Indonesia di mana saya melawat universiti-universiti yang terkenal seperti UNPAD, ITB dan related dengan program SEN lah. Lepas tu lagi satu student exchange program ke Thailand di mana kita belajar satu SEM dekat yang berkredit, satu SEM dekat PSU dan dapat exposure dari luar negara seperti culture, experience, lab, bahasa dan sebagainya. So, as a alumni pra-ijazah, for sure I will suggest you to join SEN sebab you won't regret. That's all from me. Thank you. Okay, thank you Baba. Thank you, Doctor.
Okay, back to Dr. Aisyah. Okey, terima soalan? kasih. Okey, ada apa-apa soalan ke anak-anak, adik-adik sekalian? Nampaknya tak ada. Nampaknya macam biasalah Dr. Syah, dia Ya, tengah digest dulu. Tengah ya, digest, faham tu. fikir. Dia tengah hadam gitu kan? Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Syah. Sangat menarik. Okay, thank you. Perkongsian yang diberikan sangat menarik dan ialah kita tengok sendiri pencapaian pelajar kita ya, bawah sendiri macam mana dia sangat cemerlang lah. Yup. Maksudnya dari pra-ijazah lagi dia cemerlang dan bila masuk degree pun dia memang cemerlang. Alhamdulillah. Itulah kita tahu kualiti pelajar kita yang sangat bagus. Okey. Gitu kan? Betul betul. Okey, terima kasih Dr. Syah di atas Okay. taklimat yang diberikan. Thank you, Okey. Doktor. Okey, Thank terima you. kasih Thank you duduk semua. bawah. Okey. Okey, seterusnya kita menjemput Dr. Syazana. Dr. Syazana ada ke? Ada. Okey, Alhamdulillah ada. Okey. Tanpa, Sekejap ya. okey boleh. Dr. Syazana, untuk makluman, pelajar kita, pelajar pra-ijazah kita ada 51 orang pelajar dan dia perlu memilih lah daripada satu daripada 7 program yang ditawarkan lah di UMK Jeli ni lah. Maksudnya 7 ni je yang dia, maknanya dia nak sambung degree, dia boleh sambung untuk 7 program ini sahaja. Okey, untuk makluman pelajar, Dr. Nurul Syazana binti Abdul Halim ni merupakan penyelaras bagi program ijazah Sarjana Muda Sains Kenderaan, Sains Kelestarian Alam Sekitar atau kita panggil dia sebagai program SES. Okey, so tanpa melengahkan masa, kita menjemput dan mempersilakan Dr. Nurul Syazana binti Abdul Halim. Dipersilakan. Sekejap ya. Beres. Tiba-tiba apa ni? Dia jadi jam screen. Tak apa. Ada sebentar ya. Okey, beres. Dr. Aisyah ada nampak apa-apa dekat screen? Maksudnya ada saya share apa-apa dah ke? Dia macam share full screen ni. Share Share full screen. Yes. Okay. Kalau sekarang ada keluar slide ke? Tak, full screen juga. Masih lagi full screen. Ya, betul. Sekejap dah lama tak online ni. Jadi kekok. Kekok menggunakan ni. Betul. Zoom ni kan. Tak ya. Hanya full screen ke? Okey. Okey, boleh nampak Boleh. Nampak Cumanya tak nampak saya kan? betul. Sekejap deh. Saya tak boleh nak buka apa ni? Ada problem dengan webcam ni sebenarnya. So, Tak apa. okey, try. Ah, Nampak ke? nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari untuk semua pelajar-pelajar. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Aisyah kerana sudi menjemput saya untuk memperkenalkan tentang program Sains Kelestarian Alam Sekitar. Okey. Program Sains Kelestarian Alam Sekitar ni adalah salah satu program di bawah Fakulti Sains Bumi. Okey. Kalau tadi kita dah tengok perkongsian daripada dua orang penyelaras program iaitu Dr. Syaparas yang ini mewakili program Sains Sumber Asli. Kemudian kita ada program Geoscience yang telah diperkenalkan oleh Dr. Zam tadi. So ini adalah program-program di bawah Fakulti Sains Bumi lah. So program yang ketiga adalah program Sains Kelestarian Alam Sekitar. Okey. So untuk program Sains Kelestarian Alam Sekitar ni kejayaan anda, sekiranya anda berminat untuk menjadi seorang saintis alam sekitar ataupun pengamal alam sekitar, maka inilah program yang
terbaik untuk anda. Okey. Kalau kita sebut pasal alam sekitar ni kan, kalau macam program-program yang lain dia ada khusus macam produk, pertanian ataupun kejuruteraan. Tapi kalau alam sekitar ni semua perkara pun melibatkan alam sekitar. Sebab kita memang hidup dalam alam sekitar. Kita dikelilingi oleh alam sekitar. Jadi apa-apa yang berlaku kepada alam sekitar akan menjejaskan kita. Contoh kalau alam sekitar kita tak sihat, air tercemar, udara tercemar, tanah jadi merosot, maka pertanian pun tak boleh nak buat. Peternakan pun tak boleh nak dibuat. Perindustrian pun tak boleh dibuat. Apa-apa sahaja pun akan terjejas. Kesihatan manusia akan terjejas. Udara, dia akan efek kepada biodiversity, dia akan efek kepada flora dan fauna. Jadi nak royaknya, kerjaya sebagai saintis alam sekitar ni adalah sangat-sangat penting. Dan nak kata penting tak penting tu, dalam mana-mana industri ataupun organisasi pasti akan ada satu bahagian untuk alam sekitar, iaitu dia akan jadi executive environment, okey, pegawai alam sekitar ataupun bahagian safety kat situ. Okey, so let's kita tengok apa yang detailnya. Okey, apa itu sains kelestarian? Bila kita cakap pasal sains kelestarian, lestari itu maksud dia sustainable dalam English lah. Okey, so apa itu lestari? Okey, kita tahu kita ada macam-macam ada sumber alam dan sumber asli yang ada kat bumi kita. Udara, kita ada tanah, kita ada air, kita ada flora, fauna, biodiversity, macam-macam ada. So sumber-sumber ni alhamdulillah sekarang masih ada, masih boleh kita guna pakai. Tapi macam mana untuk generasi-generasi yang akan datang? Adakah masih dapat menikmati sumber air yang bersih dari segi kualitinya dan juga kuantitinya, ataupun mungkin akan datang kuantiti airnya merosot, susah nak jumpa air, dan kalau ada pun banyaknya air yang tercemar. Jadi di sinilah bermainnya peranan seorang pengamal ataupun saintis alam sekitar. Jadi ini yang anda akan belajarlah dalam ni. So kelestarian ni means kita nak sumber-sumber tu kita boleh guna sekarang. Dan bukan saja sekarang, tetapi untuk generasi akan datang pun kita masih boleh guna lagi sumber ni. Okey, jadi isu-isu pasal kelestarian ni banyaklah. Kalau adik-adik baca dalam surat khabar, tengok dalam media sosial, masalah pencemaran sungai dekat Sungai Kim lah, pencemaran udara disebabkan oleh kebakaran hutan, walaupun kebakaran yang dibuat tu di negara jiran, tetapi dia punya implikasi dia terkena juga kepada negara-negara yang sekitarnya. So semua ni sebenarnya boleh menjejaskan kita. Bukan saja manusia tetapi juga kehidupan yang lain, dan pada masa yang sama dia juga boleh menjejaskan ekonomi sesebuah negara tu. Jadi that's why it's very very important to take care of our environment, so that barulah kita akan mencapai satu kehidupan yang lestari dan sejahtera. Manusia ni macam mana dia nak survive kalau tak ada air, kan? Korang dekat UMK kalau pernah alami isu tak ada air, kan, macam mana stresnya, betul tak? Kan kita berebut-rebut nak pergi dapatkan air bersih. Macam tu juga dengan sumber-sumber yang lain, contohnya macam udara. Bayangkan kalau udara kita tercemar, okey, udara yang penuh dengan macam-macam gas yang berbahaya ataupun yang menjadi punca penyebaran virus dan kuman. So kita tak boleh nak bergerak bebas. Kita kena pakai mask dan sebagainya. So benda tu semua membuatkan kita tak sejahtera. Hidup kita tak sejahtera. Jadi dalam program ni, you akan belajar how to manage environment. Dan you juga akan belajar macam mana you nak atasi masalah ini menggunakan teknologi moden. Tu dia. Okey. Teras untuk program ni ada 4. Satu yang melibatkan physical environment. So physical environment ni anything yang berkait dengan air, udara, tanah. Ini kita punya physical environment lah. Kemudian sosiologi. Sosiologi ni dengan manusia. Kalau behavior manusia ni dia tidak menjaga alam sekitar. Behavior manusia ni dia tidak mengamalkan cara hidup yang lestari. Ataupun dengan perkembangan manusia dari tahun ke setahun juga akan menimbulkan kesan dan masalah kepada alam sekitar. So kita nak cater sosiologi juga. And then the third part is environmental economic. Kita tahu semua negara dia nak ekonomi negara dia maju. Dan ekonomi ni dia berkait dengan sumber alam. Contoh kalau macam Malaysia, kita apa? Kita ekspor, kita ada petroleum, kita ada garam mineral. Jadi kita ada hasil pertanian. Okey, hasil pertanian ni pun datangnya daripada sumber alam, betul tak?
Kalau you punya keadaan tanah di sesebuah negara tu merosot ataupun berlakunya soil degradation, so pertanian definitely tak boleh nak dijalankan. So bila pertanian terjejas, sumber makanan manusia akan terjejas dan mungkin sumber nak ekspor makanan sebagai sumber ekonomi pun akan terjejas juga. Jadi sebab tu ekonomi, sosiologi dan physical environment adalah bermain peranan yang penting. Dan last but not least adalah policy dan governance, iaitu kita mesti ada undang-undang. Kita mesti ada satu peraturan, kita mesti ada satu rangka kerja di mana untuk kita follow, untuk kita patuh kepada alam sekitar. Jadi bila anda akan belajarlah semua ni, anda akan belajar apa polisi-polisi dia. Macam mana kita nak create satu polisi yang baru untuk menjaga alam sekitar. Ni anda akan belajar. Kalau untuk ekonomi, macam mana kita nak wujudkan ekonomi hijau. Of course kita nak negara kita membangun, tapi pada masa yang sama kita nak maintain kita punya sumber alam. Kita tak nak sumber alam kita rosak, kita tak nak sumber alam kita pupus. So macam mana? So how? So kita gunakan konsep ekonomi hijau dan sekarang kita ada konsep circular economy. Konsep circular economy ni dia adalah satu konsep di mana kita menggunakan tenaga secara efisien. Tidak ada pembaziran yang berlaku. Kita menggunakan tenaga yang boleh renewable, tenaga yang boleh diperbaharui. Dan dalam konsep ekonomi sirkular ni juga dia mengurangkan penghasilan waste, penghasilan sisa. Sebab penghasilan sisa boleh menyebabkan masalah kepada alam sekitar juga. So banyaklah. So you akan belajar bentuk-bentuk ekonomi, macam mana kita nak capai ekonomi hijau ataupun circular economy. Okey, dan macam mana kita nak membentuk masyarakat kita ni supaya masyarakat kita ni mempunyai tingkah laku yang mementingkan alam sekitar. Okey, yang sangat sayang kepada alam sekitar. Kalau kita tengok generasi muda kita sekarang ni, adakah mereka take care dengan alam sekitar? Adakah mereka bimbang sekiranya nanti satu masa nanti kita kehabisan sumber, kita ketiadaan air, banyak penyakit berlaku. So kita nak create masyarakat yang mengambil berat, masyarakat yang cakna tentang alam sekitar dan macam mana cara hidup yang boleh melestarikan alam sekitar. Okey, dan pada masa yang sama kita nak kenal alam sekitar kita ni. Kita nak kenal macam mana nak kenal pasti sekiranya sumber air yang kita dapat tu tercemar ataupun udara yang kita hirup tu tercemar. Okey, macam mana pula kalau air tu tercemar? Apa yang patut kita buat? Kita boleh merawat sumber air tu. So you akan belajar. Macam saya sendiri di dalam program ni, saya mengajar subjek yang berkaitan dengan teknologi perawatan air. Okey, di mana kita akan ajar student macam mana, apakah kaedah-kaedah rawatan air yang sesuai. Okey, kaedah rawatan yang sedia ada dan kaedah rawatan yang baru. Contohnya macam penggunaan membran teknologi. Okey, macam mana kita guna semula sisa-sisa pertanian. Contoh sisa pertanian apa macam kelapa. Kelapa kita sabut kelapa tu dibuang, tidak digunakan, betul? Jadi kalau buang banyak-banyak, dia akan menyebabkan satu masalah sisa lah, pengurusan sisa. Jadi di mana apa yang kita buat adalah sisa-sisa daripada pertanian ni tadi, kita boleh convert dia. Ada satu teknologi yang convert dia untuk dia jadikan sebagai satu penjerap ataupun absorbent. Di mana absorbent ni boleh digunakan untuk menjerap pollutan-pollutan dalam air, udara dan lain-lain. So you akan belajarlah dalam kos ni, you akan belajar macam-macam teknologi, macam mana nak rawat air, macam mana nak mengambil bacaan udara yang tercemar, nak kira particulate matter dalam atmosfer dan lain-lain lagi. So ini yang saya sebut tadilah. Okey, secara keseluruhannya dalam program sains kelestarian ni dia akan cover tentang physical environment. Physical environment tu termasuklah udara, air, batuan dan juga tanah serta biosfera, kita punya flora, fauna dan ekosistem. Tetapi tidak cukup hanya sekadar physical environment, tetapi mengambil kira juga human culture sphere. Apa tu human culture sphere tu? Macam mana populasi manusia yang semakin bertambah ni dia boleh mengakibatkan kerosakan kepada alam sekitar. Contohnya, bila populasi manusia semakin bertambah, of course, permintaan air bertambah, permintaan makanan bertambah, penghasilan sisa pun bertambah. So, benda-benda ni sebenarnya menjejaskan alam sekitar sekiranya tidak diuruskan dengan baik.
So dalam program ni, you akan belajar macam mana nak uruskan yang macam baik. You nak kawal populasi macam mana. You nak bentuk populasi tu macam mana supaya dia dapat take care of the environment. Begitu juga dengan ekonomi, politik dan worldwide view dan ethics. Semua ni ada kesan-kesan dan pengaruh dia terhadap alam sekitar. So semua ni lah you akan belajar kaitan-kaitan human culture sphere ni dengan physical environment tu sendiri. Okey. Ini adalah untuk syarat-syarat kemasukan lah bagi program ni. So kita ada beberapa syarat. So basically untuk pelajar pra-sains dia akan ikut ni lah syarat matrikulasi dan asasi. Kalau sebelum-sebelum ni kita ada beberapa orang pelajar pra-sains yang daripada pra-sains yang masuk kepada program kita. So kalau adik-adik ada kenal Esther, Weni, ni semua daripada pra-sains lah. Maybe boleh tanya diorang pengalaman diorang sendiri sebab ada yang dah tahun 3, tahun 4 pun dah ada sekarang ni. So boleh tanya diorang nanti. Okay, sebelum tu you guys juga boleh ni tengok laman sosial kita. Kita ada ni Instagram. So kalau you type sustainable_science_official, so you akan jumpa kita punya official Insta. So dekat situ kita update semua aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelajar kita lah. You boleh tengok pelajar-pelajar kita pergi outbound, pergi mobility dekat Thailand ada, Indonesia ada, dan baru-baru ni daripada Japan pun ada diorang pergi ke Japan. So you pun boleh experience benda yang sama jugalah. So you boleh tengok apa lagi program-program ataupun aktiviti luar yang kita ada. Kalau tengok kan, pelajar-pelajar FSB ni adalah antara pelajar-pelajar yang memang kerap pergi keluar. Asal naik bas je pelajar FSB. Kalau tak SEL, SEN, SEG, selalu keluar. Kita bawa ke field lah untuk tengok application, the real application apa yang you all belajar dalam kelas. Okay, ini adalah, you tahu course ni adalah 4 tahun. Okay, kalau untuk 4 tahun ni, tahun yang terakhir tu, semester yang terakhir sahaja, pelajar akan pergi ke latihan industri. Tapi ini adalah syllabus yang lama sebenarnya. Sebenarnya ada updated syllabus, cuma saya tak sempat nak share. Okay, kita ada buat penambahbaikan selepas saya makan co-curriculum. Okey, jadi sebenarnya pelajar ni dia boleh pilih kalau dia nak minat bahagian pengurusan ataupun teknologi. Ataupun kalau dua-dua pun boleh. Dia boleh combine these two elective. So kalau macam pengurusan ni, you akan belajar macam mana nak uruskan alam sekitar, macam mana nak buat polisi apa yang baik dan sebagainya lah. Kalau teknologi ni ada lebih kepada teknologi macam mana you nak buat, nak treat sesuatu benda, nak cegah sesuatu benda. Nak cegah pencemaran air, apa teknologi rawatannya, macam mana nak uruskan sisa, so ada teknologi dia. Okay, itu you akan belajar dan you boleh combine dua-dua. So bila you combine dua-dua, you punya skop kerjaya tu lebih besar lagi. So kalau kalau masuk course ni, apa nanti laluan kerjaya? Sebenarnya banyak sangat. Sebab kalau you search dekat setiap company, okay, sekurang-kurangnya setiap company tu dia mesti ada memerlukan safety, health and environment officer. Okay. Tapi lain-lain ni kita ada commercial laboratory. Kalau you memang minat nak buat kajian sains, minat nak cari teknologi yang bagus untuk rawat air ni, you nak kaji lebih-lebih, you nak kaji pasal kandungan parameter kualiti air, so you boleh pergi more kepada commercial punya lab lah. Okay, kalau you ada juga kita punya alumni yang di bawah konsultansi, maksudnya dia bagi konsultan. Okay, bila sesuatu projek pembangunan tu akan diadakan, dia kena minta pandangan, dia kena buat satu assessment, kita panggil environmental impact assessment. So yang akan menilai ni adalah daripada auditor dan juga consultant environment yang yang ada lesen lah, yang berlesen dengan Jabatan Alam Sekitar sahaja. So dekat sini you akan menjadi pakar rujuk ataupun penasihat kalau dia nak buat pembangunan dekat lereng bukit. So dia kena patuh macam mana, apa yang patut dibuat, apa yang boleh dibuat, plan mitigasi untuk mengelak berlakunya hakisan tanah dan sebagainya lah. So ni konsultan punya kerja. Okay, kalau safety, health and environment ni, biasanya kalau macam dekat industri, dia akan memastikan keselamatan pekerjaan. Maksudnya dari sudut environmentnya, macam mana? Kalau dia bekerja dengan chemicals, okay, kalau bunyi yang terlalu bising, so akan ada seorang pegawai
OSH ni, OSH ni dia akan tengok kerjaya tentang apa orang kata persekitaran pekerja dekat situ, selamat ataupun tidak. Apakah cara yang terbaik untuk handle chemicals? Okay, kalau industri tu dah menghasilkan chemicals, ada waste chemicals, so macam mana nak handle benda tu? Macam mana nak store benda tu dan macam mana nak lupuskan benda tu? So sebab tu saya cakap setiap company dia mesti akan memerlukan safety, health and environment officer. Okey, ini yang terbaru yang nombor 4 ni, sustainability officer ataupun sustainability executive ni adalah satu orang kata kejayaan yang terbaru. Jadi sebenarnya kalau adik-adik dah tahu, program kelestarian alam sekitar ni adalah satu-satunya yang ada dekat Malaysia ni, dekat UMK sahaja yang ada kelestarian ni. Kalau dulu 4-5 tahun dulu memang orang tak tahu apa benda ni kelestarian ni, what is sustainable. Tapi sekarang ni masyarakat sudah semakin peka. Kalau masyarakat dekat overseas tu memang dah orang kata dah lebih ke depan lah kalau bila sebut pasal sustainable officer ni. So ni adalah jawatan yang baru di mana company-company yang ada ni, company-company yang besar macam Sendarbi, Petronas, diorang ada sustainability officer. So sustainability officer ni dia akan memantau lah. Dia akan memantau, dia boleh bagi cadangan macam mana kalau nak buat sesuatu projek tu tapi nak jaga kelestarian air kat situ. Ataupun kita ada kawasan peladangan, kawasan peladangan. So macam mana di samping nak untung, nak generate income company tapi nak take care of the environment. Tak nak berlaku kerosakan kepada alam sekitar. Tak mahu ada pencemaran air. Sebabnya kalau company tu dia sambil level, dia biarkan masalah alam sekitar tu berlaku, sebenarnya dia akan terkena balik pada company tu. Dia akan menjejaskan balik income company tu. Misalnya, saya bagi contoh kalau macam di sektor peladangan. So kalau dia apply too much of pesticides, lepas tu dia pakai fertilizer. Semua ni dia boleh mengubah struktur tanah yang menyebabkan struktur tu akan degrade, merosot. Jadi bila tanah tak sihat, maka dia akan menjejaskan tumbuhan kat situ. So dia akan menjejaskan peladangan kat situ. Jadi kalau dah jejaskan peladangan, of course dia akan menjejaskan income company. So that's why pentingnya company-company yang besar macam ni, dia ada sustainability officer ataupun executive untuk menasihatkan dia. Untuk mencari satu kaedah yang sustainable. Walaupun dalam pertanian pun kita ada kaedah yang sustainable. Macam mana you nak melestarikan pertanian you supaya you dapat hasil, you dapat untung, but at the same time you tak akan menjejaskan alam sekitar. You tak akan merosotkan kualiti air kat situ. You tak akan merosotkan kualiti tanah. You tidak akan menyebarkan pencemar kepada udara dan lain-lain lagi. Last but not least adalah environmental officer lah. Ini memang kebanyakan dekat mana-mana industri pun ada. So, skop ruang kerja dia lebih kurang macam yang nombor 3 dengan yang nombor 4. Ini antara gambar-gambar saya share. Gambar-gambar lama di mana kita buat aktiviti dengan masyarakat. Ni dengan masyarakat orang asli. So, pelajar ni dia bukan saja belajar dekat dalam kelas saja. Tapi kita nak dia belajar, bawa ilmu tu sampai keluar. Share dengan masyarakat. So, ini kita share dengan orang asli. Kita guna buat program macam sayangi sungai. So kita nak bagi tahu dia orang sungai ni kena jaga. Sungai ni kena pelihara sebabnya masyarakat orang asli ni dia sangat depend kepada nature. So kalau nature dia dirosakkan maka kehidupan dia akan terjejas. So ini apa yang kita buatlah. Selain daripada tu kita bawa juga pelajar kita untuk meneroka alam. Tengok mengambil sampel air, sampel tanah. Lepas tu kita ujilah sama ada tanah kat situ tu masih okey atau tidak. Kawasan air terjun, sungai-sungai kat situ tercemar ke ataupun masih bersih. Ini antara aktiviti yang kita buat lah. Dan kita juga menggalakkan pelajar kita untuk lebih berinovasi dan kreatif di mana diorang akan create produk daripada bahan-bahan waste atau bahan-bahan sisa ataupun bahan-bahan yang boleh dikita semula. So diorang akan guna kreativiti diorang lah kat sini. Dan kita pun biasa membawa pelajar-pelajar kita turun ke lapangan ataupun fieldwork, contohnya untuk mengambil sampel lah, sampel air ke, udara ke. So diorang boleh tahu macam mana teknik nak ambil sampel air tu. Bukan main cedok air macam tu je. Kalau air dekat dasar, kat dalam tu macam mana? Kita akan ada alat-alat dia. So kita tunjuk macam mana cara praktikal untuk
mengambil sampel. So nanti bila pelajar pergi ke industri, so dia dah ada skill ni. Tu yang kita nak. Kemudian kita ajar pelajar ni santuni komuniti. Santuni komuniti ni satu, nak build confidence, nak boleh bercakap depan orang, boleh communicate, okay? Supaya kita dapat share the knowledge dengan orang kampung, dengan masyarakat. Contohnya macam semalam, saya dan beberapa orang pelajar-pelajar telah pergi ke rumah anak yatim Lil Banat di Macang. So kita tunjuk dekat anak-anak yatim tu macam mana cara nak buat sabun daripada sisa minyak terpakai. Bila kita tanya, diorang biasa buang sisa minyak ni yang dah banyak kali goreng, diorang buang dalam sinki. Ada yang buang dalam longkang. So benda ni semua akan memberi kesan buruk kepada alam sekitar. So kita bagi tahu diorang, sebenarnya you jangan buang minyak ni. You boleh sama ada you jual, boleh buat duit sebenarnya kalau jual, ataupun you buat duit dengan cara you jadikan dia sabun. So sabun ni boleh guna untuk mencuci. So tak payahlah lagi beli sabun pencuci. You boleh cuci lantai, cuci periuk, cuci baju pun boleh juga. Okay, so kita ajar komuniti macam mana nak buat lah. Okay, ini adalah alumni yang sebelum ni lah, yang dah bekerja sebagai pegawai alam sekitar. Actually ada banyak lagi, okay, yang bekerja dekat bahagian lab. Ni saya tak share banyak kat sini. So, itu saja sharing untuk saya hari ni, habis dah. So, ada apa-apa soalan ke? Ataupun mungkin saya boleh share satu lagi, saya nak tunjuk alumni kerjaya diorang. Okey, boleh nampak ke? Boleh. Okey, ni adalah beberapa alumni kita yang dah kerja. Yang tengok ada kerja sebagai land surveyor, ada bekerja sebagai treatment executive, business executive pun ada juga. Ni environmental health and safety executive. Boleh tengok yang ni environmental officer, kebanyakannya environmental officer lah. Ni bila dah lama-lama jadi officer ni boleh jadi engineer pula, environmental engineer. Okey, ada yang bekerja dekat wastewater treatment plant, macam-macam lah kat sini. Bahagian safety and health banyak so anything yang related to environment banyak lah. So tak boleh nak share ke semuanya. So saya scroll je lah. Kalau macam ni dia kerja dekat ni. RSPO, Round Table Sustainable Palm Oil. This one as a Senior Executive Environmental. Ni ada seorang ni, Sustainable Executive. Okay. Husna ni. So ini adalah satu jawatan yang baru diwujudkan lah, agak baru juga. Okay, so jadi kalau you all ada orang kata ijazah dalam sarjana kelestarian ni, memang orang kata top lah. Hari tu saya punya bekas student saya, dia pergi dekat Carnival Kerjaya, dekat PWTC ke saya tak ingat lah. Dia cakap banyak pos-pos jawatan untuk sustainable officer. Dan mereka sangat terkejut, rupanya ada course sustainable science dekat Malaysia ni, which is diorang tak tahu pun sebenarnya dekat UMK ni. So satu advantage lah kepada pelajar-pelajar SES ni. Kalau dekat UMK ni kita short form panggil SES saja. So satu advantage kepada mereka lah sebab ada jawatan-jawatan baru yang sangat diperlukan oleh industri. Alright, so that's all from me. So if you have any questions, boleh je tanya. Kalau segan nak tanya kat sini, boleh email saya. Okay, ataupun boleh tengok sendirilah kita punya melalui laman media sosial kita. So you boleh tengok-tengok kat situ ya. Okay, itu saja daripada saya, Dr. Aisyah. Okey, terima kasih Dr. Syazah, sangat menarik kongsi yang diberikan. Okey, kita tengok ya, pelajar kita alhamdulillah sangat cemerlang lah semuanya. Maknanya lepas belajar tu, graduate tu memang cemerlang semuanya. Maknanya ilmu yang diorang peroleh ni bukan saja untuk peperiksaan, malah digunakan lah untuk pekerjaan, untuk alam pekerjaan pula. Ya, Okey, betul. sangat bagus ya. Okey, untuk makluman semua, saya pun dari SES juga. Betul tu. Saya pun dari SES juga, okey. Siapa nak masuk SES bolehlah. Dr. Aisyah dan juga Dr. Wong adalah sebahagian daripada SES. Seorang ni pakar statistik dan seorang lagi adalah bidang risiko yang sangat-sangat kita perlukan. So korang jangan lupa join program kita orang, okey? Okey, terima kasih Dr. Syazah. Okey, terima kasih. Okey, pelajar, kalau ada apa-apa soalan boleh
boleh hubungilah email Dr. Syazah sendiri atau boleh ke Facebook fakulti lah. Okay. Okey, Dr. Wong ada apa-apa pesanan ke? Dr. Wong nampaknya kita dah habis ni. Dah semua dah bagi taklimat ni. Boleh kita ambil group picture? Ya betul. Jom. Okey, semua buka kamera ya. Dr. Wong yang ambil Yes, saya ambil. Saya tak jadi. Okey, semua buka skrin. Dah ke semua? Dr. Wong? Boleh dah? Sekejap. Okey, semua buka skrin. Cepat. Buka skrin. Buka video masing-masing. Buka kamera masing-masing. Okey. 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 Handsome, cantik-cantik semuanya ya. Okay. Baru nampak muka diorang deh. Budak-budak ni. Rasa macam tadi cakap seorang-seorang je. Aduh lah. Yang mana share screen tu mari masuk duduk depan belakang je. Okey, boleh kan? Boleh tak tahu? Boleh lah? Okay. Okey. Saya ambil ada 2 patch. First patch, smile. 1, 2, 3. Second patch. Let me take the second patch. Second patch. Boleh juga. Tak ada on screen. 1, 2, 3. Sekejap, saya ambil balik first patch yang banyak muka handsome comel ni. 1, 2, 3. Okay, thank you. Thank you semua KP. Thank you Dr. Aisyah selaku MC. Pelajar saya mohon stay. Pelajar saya mohon stay. And then terima kasih semua. Okey. Okey, terima kasih Dr. Wong dan semua penyelaras lah yang dengan penuh dedikasinya menyampaikan taklimat yang sangat berharga pada pelajar kita. Okey, terima kasih. Bye. Thank you. Okay. Good morning Dr. Fadila and all the students. First of all saya nak introduce sikit, bagi briefing sikit kepada Dr. Nur Fadila. Untuk cohort ini kita pra-ijazah Sains UMK, kami ada 51 orang jumlah pelajar yang dia akan masuk kemasukan degree pada 17 Mac. Februari. Oh, March, okay. Yang pelajar antara 51 ini dia akan kalau tak silap saya TASAN ialah bahagi sama rata antara 7 program. Masa ni 7 program saja. Okay, yang jadi kami ambil peluang ni untuk menjemput semua KP untuk memberi sedikit maklumat berkenaan dengan program yang ditawarkan, sebab saya tak boleh jawab soalan juga. Kalau dia tanya saya berkenaan teknologi bahan, saya tak boleh jawab. Jadi kami dalam proses ingin suruh student isi borang permohonan program. Mereka diberi peluang untuk isi first choice, second choice and third choice. Tapi mereka yang kemasukan ni mereka akan berdasarkan pilihan masing-masing dan juga keputusan masing-masing juga. Jadi tak semestinya mereka apa yang mereka pilih itu mereka dapat. Tapi yang penting kami nak memperkenalkan dengan mereka apa tu teknologi bahan. Dan juga jadi sekarang saya nak rasanya saya nak bagi briefing kepada pelajar juga. Saya nak introduce dulu siapa ni Dr. Nur Fadila. Dr. Nur Fadila ialah penyelaras program ataupun selalu kita sebut KP, Ketua Program bagi Program Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Bahan. Dengan kepujian yang program ini ditawarkan oleh Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi iaitu FBKT. Jadi saya rasa I think the floor is your Dr. Nur Fadila. When you are ready, you can start with your briefing. Thank you. Okay. Thank you so much, Dr. Wong. And thank you so much, guys, for being with me. It's just like I'm given like 30 minutes to briefly explain to you
what is our program is about. So I'm going to share the screen. Okay. Here is I'm going to like briefly explain. Yes, the slide is 58, but I'm just going to go through because it's only 30 minutes. Okay. So our program Sarjana Muda Sains Penggunaan Teknologi Bahan dengan Kepujian. Okay. It's a bit profile lah. So we already proposed the program from 2012. Okay. Tahun pengajian adalah 4 tahun, which is 8 semester. Tapi saya akan explain kat you guys what is the might be benefit that you're going to get from the pra-ijazah punya program lah. Okay. So this is jumlah staff and I'm the leader, which is ketua program lah untuk ni. Okay. And all of us actually are doctorate punya ni. With the student, tapi student tahun ni bertambah lah. So actually tahun 1 sekarang the total is around 101. So if you are coming to our program, it's going to be like plus lagi lah. Okay. Okay. For our program, actually we going to go for okay. The learning process is like it's not similar to what you have done in Prasiswaza because you're focusing on the base of studies which is on physics, kimia, bio, and maths. I don't know. I'm not so sure. Okay, but we aim the structure of the studies is called by the OBE punya system, and then the studies is about the student-centered learning. By ni nanti when you come to us, you're going to know lah. And then this is how the learning process happen. Okay, before I'm going to go a bit roughly details. So this is some of the examples that what we are doing in the class, which is not only learning process, okay, but it's all more on soft skill, okay, to presentations, debate, something like that. Okay, peer teaching. Okay, the learning process is to improve your soft skill. It's not about the knowledge only. Okay, so we also have PTG, KPTG, and also I know that you sekarang pun belajar in konsep PTG, which is hybrid. Some of the class might be on online, some of the class might be on the physical term. Okay, this is struktur curriculum. Okay, struktur curriculum. I know that you guys dah belajar selama for 1 semester lah on pra-ijazah. And then structure curriculum yang kita ada adalah structure curriculum, proses pembelajaran dia adalah selama 8 semester termasuk latihan industri. But okay, here you can see that from the first this is like regular punya flow lah, maksudnya kemasukan September. Okay, when the semester 1 you're going to take it's not you but the others going to take physics, asas, algebra, prinsip kimia, the basic thing. But for you guys, when you come to our courses, and then you're going to register on March, which Dr. Wong said before, on March, what you're going to have is this semester. Okay, you're going to take this semester. You akan start dengan semester kedua. Okay, minat biologi asas, pengenalan macam ni lah. Okay. And then pada semester ketiga, okay, you akan ambil subjek ni juga. Tapi you diberi kebenaran untuk menambah subjek di mana you subjek tahun 1 you perlu ambil juga. It means that you boleh, kami tidak menjanjikan you akan habis dalam masa 3 tahun setengah, tapi you boleh habiskan dalam 3 tahun setengah. It means that about your senior, you punya senior dah 3 batch dah saya rasa, memang dia ambil subjek program teknologi bahan, and then yes, they are going to finish in 3.5 years, and then 4 years lah include Prasiswaza. Cuma what the tough thing they face is how to fill in subjek yang semester 1 ni. You kena ambil, you kena slot in dalam semester yang you ada. Okay, the maximum jam kredit untuk setiap semester adalah sebanyak 12
21 jam kredit. But honestly, you are from pra ijazah, and then compare, and I'm not going to compare, tapi hakikatnya you sebenarnya lagi bijak daripada yang bukan, it's not like, maksudnya daripada you sudah masuk direct lah, sebab you are science based. The science based, the pointer basically when I see my students around 3 above is a must, 3, 4, 3.6, yes, that's the average, 3.4 to 3.6. So you are allowed to have 23 credit hours. It means that you can fill in that's why you boleh habiskan dalam 3 tahun setengah atas kapasiti 1 pointer you elok. Kedua, susunan jadual you boleh fill in yang semester 1 pada semester, boleh fill in pada semester kedua, bukan semester kedua, semester ketiga, semester keempat. Okay, itu kelebihan yang diberikan lah. Okay, it means that, okay, tapi kami tak janjikan you habis 3 tahun setengah atas kapasiti, tengok pada jadual. Kadang-kadang jadual clash yang sangat teruk, it means that you akan habis dalam masa 4 tahun. Okay, 4 tahun and you still GOT, graduate on time. Sebab proses pembelajaran adalah sebanyak 8 semester. Tapi kelebihan dia, saya ulang balik, you diberi kelebihan, you diberi peluang untuk fill in dengan boleh menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun setengah. And the total credit hours that we propose is 120. You buat macam mana pun, the total going to be 120. Okay. So, sekejap Okay, we're going to go for we don't have it here. Okay, saya pergi pada slide yang ni. Sekejap. Okay. What is this is for industry. Okay. Apa yang you nakkan belajar dalam sarjana muda sains gunaan teknologi bahan ni? Basically, it's go by the material. All the things surround you is about the material. For example, here is logam. Okay. Logam kalau yang technical dia, maksudnya kalau kat tepi-tepi, kalau bahasa pasarnya besi lah. But if you are in the field, you panggil logam lah. Second part is ceramic, polymer plastic, composite, semicon or nanotechnology. Everything surrounds you. Yang tu yang you akan belajar. Okay. And I know what is the things that you want to know here. Okay. Sorry, saya tukar slide. Okay. Before saya explain apa peluang kerjaya, dia basically kan, as a student, I know that kalau you jadi student, you want to further study, the thing yang you going to think above is about the nak kerja apa lepas tu. Okay, tapi sebelum saya explain what we have for our alumni, I'm going to go what we have done in the learning process. Okay, in the field, okay, we also have techno innovation. Okay, techno innovation ni basically kita akan buat setiap tahun. Okay, and then for 2024, we're going to have it on January. Okay, January 8th, I think so. So you are welcoming to come to us and see what have the student done and also what industry we call industry to come in. Okay, and also untuk pembelajaran kita, you bukan belajar daripada lecturer saja, you akan belajar daripada orang industri. Okay, kadang-kadang kan bila kita belajar, you don't know belajar you tak tahu pun apa yang industri nak. So we call the person from industry, and then satu dia akan explain lah what is the apa-apa pasal industri yang berkait dengan subjek tersebut. Okay, the experience. Okay, and then we have also, this is for your final year lah, presentation that basically in poster form ataupun in viva defend. Okay, and then after LI also you're going to have a presentation, either poster also ataupun sama slide presentation. Okay, and as you know that kita UMK ni dekat dengan community, we have a lot of program yang akan
bergerak dengan community lah. This is the things that you're going to enjoy for what you're going to learn dekat kita punya ni. Okay. And yang ni basically kalau tak you pun parents you tanya, yang ni apa dia punya program ni ada akreditasi ke tak? Yes, okay, we have accreditation sebab the accreditation is very important when you want to apply works in government punya state. Government punya ni dia akan minta doktor some of your alumni will ask the office, okay, can I have like MQA punya certificate? Yes, we are going to give you. Okay, sebab yang ni adalah penting lah proses pengajian. Okay, this is the facility that you're going to have. It's depend on the course. Okay, it's depend on the course and it's depend on ni lah apa yang you ambil. This is more on FBKT punya makmal lah. Okay. I know that when you see here, you don't know what is their function. Okay, but yes, you're welcome to have it one day. Okay. Ini lab punya skill lah. Okay. Because you ada lab punya briefing juga kan. Okay. So this is what we have in the lab, computer lab. Some of the research for final year, they're going to have like simulations. So they did not attend the lab work, but they going to have a computer punya ni lah. Okay, and then this is like things that happen, always happen. Basically, setiap semester ada lah. It depend on the obstacle that we can come through. Okay, for lawatan industri, kita akan keluar. Which means that you akan dibawa keluar ke industri untuk melihat sendiri, okay, how they run the process, whatever things lah, propose yang you akan ni. Okay, a lot of the industry punya visit. Okay, this is some of industry yang terlibat dengan PDP, which is teaching online. Okay, I don't know if some of you might be you have learned before. Okay, this is a report. Okay, for material. Okay, for material, mostly the thing is you're going to have mana-mana pula subjek dekat kalau campus jeli ni mana-mana pun memang you akan ada lab. Okay, benda yang itu basic thing lah. Okay, so you're going to handle the lab from the first year up to 4th year. Okay, so student learning center, minat presentation, project, something, and outside punya ni kerja lapangan. Okay, and then a lot of activity pelajar. Activity pelajar ni, yes, we have annual punya event juga. It means that whatever that you want to do, menjual ke apa, yang tu standard lah kalau kat campus jeli ni kan. I think every faculty ada yang ni. Okay. Okay, impact. Okay, yang ni yang memang you nak tahu. Kalau bagi saya lah, when continue my studies, my parents ask me, okay, esok you nak kerja apa? Kalau you ambil course, ada kerja ke? Pasal apa dia tanya macam tu lah. Okay, so you akan pilih ni, then you akan explain juga dekat parents you. Okay, what you going to ni. Okay, yang ni contoh alumni kita lah. Alumni kita, bila saya tunjuk alumni ni, you nampak, okay, because when I said at early stage, yang material teknologi adalah material. It means semua benda yang berada di sekeliling you. And then kita boleh masuk dalam semua benda. Maksudnya semua industri lah lebih kurang. Because we go on production boleh. Processing boleh. Okay, banyak benda lah. Okay, for example kat sini, okay, process engineer at Aero Composite. It means that pembuatan kapal lah. That's why gambar jet kat sini. Pembuatan kapal terbang. Okay, because for the composite, we have a subject that giving you about the composite. Pembelajaran composite. Okay. Second one. Okay. Operational risk, internal auditor and production. Okay, you tengok kat sini dia punya ni. Kalau you tengok kan, material teknologi. Tapi material teknologi, you tengok yang ni. Apa dia punya kerja? Okay.
Maksudnya sebab dalam kita punya structure, kita ada juga QC, maksudnya quality control. Dalam tu adalah base fundamental lah untuk for the learning process. So when you go for LI, basically LI, yes, you're going to open apa yang you dah belajar. Tapi okay, kat sini, kalau lebih kurang, kalau you nampak benda tu tak berkait kan, sebenarnya dia berkait lah. Operational risk, maksudnya benda ni adalah QC. Okay, and then production. Everything about material, at the end dia ada produk. Dia ada produk lah, lebih kurang. Okay, sama dekat aero composite. Okay. Okay, yang ni. Boleh tak, yang you tanya, boleh tak jadi PTD? Yes. Okay, because PTD, whatever field that you have, you boleh masuk. We have alumni yang masuk PTD. Tapi nasihat saya, if you want to have PTD, you're going to be very excellent in your 4th year study. Maksudnya need to be soft skill is very high impact. Maksud kita nampak dah kat situ sebenarnya. Bila you have a presentation, nampak you punya komitmen, macam yang ni dia masuk pertandingan peringkat antarabangsa dah. Okay, untuk yang ni. Okay. Yang ni, okay, quantity surveyor. Okay, yang ni adalah pelajar yang kerja dalam construction punya field. Okay, on material. Okay, kita back balik. On material, tadi saya cakap belajar pasal polymer. Okay, dia belajar pasal metal. Bila cakap pasal metal, dia go pada besi. Kan, besi ialah main of a construction. And dia belajar juga pasal ceramic, which is more on batu bata contoh. It's ceramic. And then yes, you can go pada quantity surveyor. Maksudnya kat sini construction punya field. Okay. Next. Okay. Here is R&D executive. Executive maksudnya ni kan, bila cakap executive dia bukan calang-calang lah. Lepasan degree terus jadi executive. Macam tu. Tapi the thing is starting from you punya LI. LI you minta pada company yang you aim and you dapat, you perform well. And when you perform well, they're going to offer you the position depend on your bergantung pada you punya ni lah. So R&D executive at Top Globe. Okay, you know that this is Top Globe is very high punya ni. Okay, masa PKP dulu dia banyak lah dia punya ni. Okay, R&D executive. Okay, R&D you can masuk dalam mana-mana R&D because R&D is in the research punya field. Okay. Seterusnya adalah project engineer. Belajar teknologi bahan boleh jadi engineer ke? Yes, walaupun dia adalah, it's not like engineering punya base, tapi kita adalah teknologi punya base. It means that lepas you habis belajar, you boleh minta TS kat depan. I don't know, is it you family or not TS, technologies apa-apa-apa. Dia macam kalau IR engineer tu tinggi kan, so TS for technologies you can apply. Okay, so you can become an engineer. This is project engineer for Faber-Castell. Faber-Castell tu yang buat color-color tu lah. Okay. Next one is, okay, yang ni engineer juga. Quality process, as I said before, dalam kita punya syllabus, punya structure, memang kita ada QC punya ni. Okay. This is, okay, material engineer. Okay, still engineer. Okay, yang ni, production supervisor. Memang produk punya ni lah, maksudnya all, dia macam bila production supervisor, it mean that you boleh masuk mana-mana company, mana-mana industri, sebab semua industri yang menghasilkan produk akan ada production. Okay, and Kosan rubber ni besar juga. Okay, next is, okay, QA engineer, quality analysis engineer at Panasonic. You tahu kan yang ni company yang sangat besar, Panasonic. Okay. Yang ni Synergy. Okay, Synergy ni, yang ni pun sangat besar juga. And then she get it from the LI punya field terus pada ni. And then she perform well as a production assistant. Okay, this is one of our one of our alumni. Okay, she works in Micron Semiconductor Asia, Singapore, and she also adalah penerima anugerah lah.
Okay, penambah which is bukan saya nak ni, tapi gaji kalau kerja kat Singapore is going to be like 15,000, 15,000 ringgit. Bukan nak promote you, tapi nak cakap all the materials punya ni, you can go everywhere, every cabang that you want to do. Tapi kalau tak infill pun, material, yes, you can go. Okay. So here, another one, which is dia dekat Honda Malaysia as an executive. Dah grad, dia baru je grad tau. Dia baru grad terus dapat kerja as an executive. Okay. And then ada yang lain-lain lagi lah. Yang ni saya tak share lah. Okay. Ada kita punya video promotion contoh ni. Okay. Then yang ni. Okay. Yang ni adalah kebolehpasaran grade 1. Okay. Kebolehpasaran ni maksudnya lepas you belajar dalam masa 6 bulan selepas you habis belajar, berapa persen pelajar yang mendapat pekerjaan. Kita nak cakap lepas belajar kita punya pasaran kerja. Kalau you belajar subjek teknologi bahan ni, pasaran kerja ni laju ke tak orang minta you? Laju tak orang pinang you untuk masuk kerja? Okay, so here we have it untuk inilah more than 90%. Okay, more than 90%, 96, 91, 97, 94. Okay, pendapatan lebih daripada 2,000 kalau untuk FBKT. Okay, so tinggilah 35%. Okay, tinggi. Okay, yang ni sama, kebolehpasaran garuan. Okay, teknologi bahan dengan pengujian. You tengok yang ni. Yang ni adalah detail dia lah. Okay, yang bekerja, melanjutkan pengajian berapa. Okay, ni tak ada. Tapi tapi kita punya kebolehpasaran graduan pada tahun lepas lah. Tapi dengan keadaan time tu student tak ramai. Okay, 100%. Maksudnya yang pergi so far bila datang je buat presentation LI, mostly yang kita tanya dah dapat offer kerja terus daripada tempat LI tu. Maksudnya is needed. Our program is needed. Cuma is hak you untuk menolak lah kerja-kerja tu semua. Okay. Ada soalan ke? Any question yang you nak tanya pasal teknologi bahan? Saya buka yang ni balik. Ada soalan ke you nak tanya pasal teknologi bahan? Dia basically the detail yang you perlu tahu adalah pasal struktur lah. Okay, struktur pengajian yang you boleh ni. Setiap course dia ada kelebihan dia. Okay. And then cuma cara you lah. Cara you untuk adapt dengan keadaan minat you yang nak daftar yang mana. Nak kerja apa. Okay. And then contoh kalau nak tahu. Nak contoh lah. You nak ambil subjek teknologi bahan sebagai contoh. Untuk teknologi bahan. Okay, kita ada senior yang you boleh tanya. You boleh tanya dia, okay, how is your learning process and how you organize all the schedule. Dia macam makan pack lah sebab you nak habiskan dalam masa 3 tahun setengah. Dalam keadaan nature dia adalah 4 tahun tapi nak habiskan dalam masa 3 tahun setengah. Ada time orang free, you tak free. Tapi because you are excellent. Honestly, your pointer basically kalau you masuk untuk degree punya level, your pointer going to be 3 and 5 around that lah. Average dia tinggi lah 3, 4 macam tu. Okay, congrats for that. Yang tu based on history yang you punya senior lah. Lebih kurang. Okay. So because you are from science base. Macam tu. Ada soalan ke nak tanya? Saya nak tanya pasal kan nanti kan kita orang masuk SEM 2. Kalau SEM 1 tu dia punya apa tu? Subjek-subjek tu kita orang perlu masukkan dalam semester 2 seterusnya ke? Betul. Okay. Ini, you masuk pada semester kedua. Which is, okay, yang ni laluan dia adalah yang kat sini September. Saya tulis S September, yang kat sini Februari. Februari lah walaupun dia masuk March. Okay, you masuk semester kedua. Which means that you akan ambil dulu. You memang automatically akan ambil yang ni. Okay. Tapi pada tahap semester ketiga, pada semester 3, mungkin you akan ambil semua subjek semester 3 ni, semua yang ni you akan ambil. Mungkin. Saya cakap mungkin tau, tapi basically ada yang drop. You akan ambil subjek ni, and then you akan tambah. Kat sini ada 16.
Okay, 16 lebih lagi kalau 21 tolak 16 ada 5 jam kredit kan. 5 jam kredit maksudnya ada 2 subjek boleh ambil. Contohlah cakap kan. Ni, 3 dengan 2. You ambil prinsip kimia bahasa Inggeris. You boleh slot in dalam semester ketiga. Okay, cuma dia bila you susun jadual tidak semudah yang you rasa okay masuk sini lah. Tak mudah lah. Basically you punya senior akan ada subjek pada semester 3, basically subjek biobahan ataupun ceramik, dia akan drop untuk membolehkan dia ambil subjek semester 1. Dia by hook or by crook, subjek tahun 1, semester 1 ni, you memang kena ambil. By hook or by crook. Kalau tak, kapasiti untuk 120 jam kredit tu tak cukup. Dia macam mana pun you kena cukup, walaupun nak belajar selama 3 tahun setengah, 120 jam kredit perlu diambil, wajib diambil. So maksudnya pandai-pandailah. Saya boleh suggest, yes, I have a roughly yang start kat sini. Dia punya struktur kurikulum dia. Tapi yang tu bergantung kepada susunan you pula. You tersilap susun, you akan go pada 4 tahun lah. Dia cuma ada kadang-kadang, maksudnya sekarang pelajar tahun 4 sekarang, dia berada di sinilah. Okay, akan ada subjek elektif kat sini. So, subjek elektif ni main peranan dia dari segi penyusunan jadual you yang mana boleh ambil, yang mana tak boleh ambil. Sebab ada subjek yang you kena slot in kat sini. Okay. Tapi we as a lecturer, we going to help you. Kita akan try untuk tolong. Tapi kalau clash, contohnya you ada 3 orang, yang lain ada 50 orang, kita tak boleh nak cancel kelah ubah jadual yang tu. Kita kena ubah yang untuk yang you lah. Maksudnya dia play around kat sini. Dia taralah sikit yang tu. Maksudnya untuk you susun tu tara sikit. Tapi pada student yang berada pada tahun 2 sekarang. I think tahun 2. Yes, tahun 2 sekarang. It means that dia dah tahun kedua yang kemasukan Februari. Most of the subject dia dah ambil. Dia macam rezeki lah, tengok schedule yang keluar pada tahun tersebut macam mana. So you kena pandai susun time tu. And then bila you dah masuk, you akan diberi penasihat akademik. Penasihat akademik will be informed yang you adalah pelajar ambilan Februari. And then susunan jadual you, susunan you punya structure adalah berbeza. You perlu, kalau you tak boleh nak macam PA tak boleh selesaikan, you kena jumpa ketua program lah. Kalau sekarang saya lah, mungkin next year I don't know lah who's going to be ketua program. Tapi maksudnya dia macam mana pun, macam you tanya tadi, subjek semester 1 ni memang you kena ambil, wajib ambil. Macam itulah conclusion dia. Okay, boleh faham ke? Boleh ke? Faham. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi nak tanya? Open je, saya okey je. You nak tanya soalan nampak macam it's like big. Betul tak apa ke tanya soalan ni macam simple je. Tak, I'm open. Kalau tak nanti kan, you nanti tertanya-tanya lah nanti lepas ni. Okay, ni contoh subjek dia lah apa yang ada. Tahun 1 subjek satu subjek basic. Okay, tak ada subjek material lagi. Benda yang you dah belajar ni, fizik kimia. That's why you can score sebenarnya. That's why saya cakap pointer you akan tinggi. Okay. Yang kat sini 3. Biologi asas, fizik asas, prinsip kimia. And then kita ada pengenalan sains bahan. Yang ni dah masuklah untuk teknologi bahan. Yang lain semua subjek universiti dengan universiti lah. Kalau tahun 1 ni. Okay. Semester ketiga dia akan start untuk masuk teknologi bahan lah. Teknologi bahan punya ni yang you belajar. Contoh bio bahan, ceramik, okay. Tapi still 2 je baru. Yang lain subjek universiti. Okay, dengan fakulti lah. And semester keempat yang betul-betul pure lah. Okay, metallurgy, metals, kakisan, corrosion. Okay, elective program ni bio recycling, okay, teknologi polimer. And then coating, nano, ni kawalan kualiti. Okay, kawalan kualiti ni macam cakap tadi, bila masuk kerja, kawalan kualiti masuk pergi company mana pun memang you boleh masuk. Okay, elective program. Okay, elective program yang ni yang kita ada lah. Composite, recycling, fabrication.
Okay, yang ni banyak-banyak ni lah. Okay, semicon, glass. Okay, ni lah. And then semester ke-8 kalau you boleh fill in betul-betul habis sampai 3 tahun you boleh susun jadual you. Semester ke-8 you boleh pergi LI sama macam student lain. And then yes, you are finished. Okay. Ada lagi nak tanya? Kan tadi kan kalau kan yang semester 1 tu, yang subjek tu dimasukkan contohlah dalam semester 3 untuk cukupkan kredit tu 21. Jadi yang subjek yang semester 1 tu, kita orang kena belajar sendiri ke ataupun di lecture ke? Tak. Yang ni you memang kena masuk kelas lah. That's why you kena susun betul-betul sebab kena jadual you boleh masuk dengan jadual yang semester 1 ni. Maksudnya contoh sekarang semester 3 kan. You ada jadual yang dah keluar. So contoh you pun nak masuk fizik asas. Masuk fizik asas you kena masuk kelas dia. Wajib masuk balik kelas tu. Bukan masuk balik sebab you tak pernah masuk walaupun you belajar dah pernah tu lain. You masuk fizik asas kat sini. Okay, and then contoh fizik asas clash dengan subjek bio bahan. Sama ada you nak ambil juga fizik bio asas, you drop bio bahan. You tak ada, dia bukan konsep belajar sendiri tau. Belajar sendiri tu adalah tapi maksudnya belajar still on class. Okay. That's why jadual tu main peranan penting. Sebab you kena attend hantar assignment semualah. Yang ni. Okay ke? Okay, faham. Okay. Ada lagi soalan? Nanti you bolehlah tanya senior yang dah ambil ni kan, yang dah ambil ni mungkin you, tapi I know that susah lah untuk cari. Okay, tapi you boleh contact saya. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Before we stop. It's already 4 minutes past. Ada soalan? Dia tak ada lagi soalan nanti bila nak pilih ni kan, dia dah confused lah. Okay. I think that's all, Dr. Wong. From Alright, me. okay. Thank you very much, Dr. Noor, for your Okay. help to these students. Before we end, can we take a group picture together? Students, can you turn on your camera? Show your face to Dr. Noor. Some of you mesti akan jumpa Dr. Noor untuk SEM depan. Okay. 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Okay. Baru nak tunjuk muka.